Namun, setelah polis pujuk, dia keluarkan satu nama. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Dalam video kali ini aku nak cerita pasal kisah Night Stalker. Satu kes yang berlaku pada tahun 1985. Sebelum aku cerita, apa kata korang bagi semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe, like, share dan komen dekat bawah ni. Dah? Terima kasih. Jom kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 1985, Los Angeles adalah satu bandar tumpuan dunia. Satu dunia nak pergi Los Angeles. Ramai selebriti, ahli sukan, orang-orang kaya, orang kenamaan, semua nak datang sana. Biasalah, nama pun tempat Hollywood. Akan tetapi, di sebalik kemegahan kota Los Angeles, kisah sebalik Los Angeles tu sangat-sangat menyeramkan. Pada 17 Mac, LAPD dapat satu laporan tentang kes pembunuhan yang berlaku di Rosemead. Mangsa adalah Dale Okazaki, seorang wanita berketurunan Asia, berusia 34 tahun, mati ditembak di rumahnya. Mangsa ditembak tepat di bahagian dahi dan mayat dijumpai di dapur rumahnya. Rakan serumah mangsa, Maria Hernandez, turut diserang. Namun, beliau selamat. Disebabkan beliau selamat, polis minta Maria lakarkan macam mana rupa suspek. Esoknya, pada 18 Mac, satu lagi kes pembunuhan yang LAPD siasat. Kali ini mangsa juga seorang wanita berusia 34 tahun berketurunan Asia yang bernama Tsai Lian Yu. Kejadian berlaku di Monterey Park. Sebenarnya, kejadian ini berlaku 40 minit selepas Okazaki dibunuh. Mangsa ditembak di bahagian dada dan ditinggalkan tepi jalan. Tak lama selepas tu, pada 27 Mac di Whittier, pasangan suami isteri yang bernama Vincent dan Maxine Zazara pula dibunuh. Vincent ditemui mati di sofa rumah dia dan Maxine ditemui mati di dalam bilik rumah dia. Maxine dipercayai diperkosa sebelum dibunuh. Mata Maxine dicongkel. Clue pertama yang polis dapat dalam kes ni adalah kesan tapak kasut yang berada di sekitar kawasan rumah kediaman Zazara. Suspek kembali lagi mengganas pada 14 Mei di mana William Doy yang berusia 61 tahun menjadi mangsa. Isteri beliau, Emily Doy, selamat namun diperkosa dan diseksa. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, William sempat menghubungi talian kecemasan 911 untuk menyelamatkan isteri dia. Pada 29 Mei, seorang warga emas pula menjadi korban. Kejadian berlaku di Monrovia, California yang melibatkan Mabel Bell yang berusia 83 tahun. Beliau diseksa, diperkosa dan dipukul hingga mati dengan menggunakan tukul besi. Adiknya Florence Lang selamat namun ditemui dalam keadaan hampir mati. Kat sini polis jumpa bekas tapak kasut yang sama dengan kes Zazara. Sah, ianya orang yang sama. Dan clue tambahan selanjutnya adalah satu lukisan yang aneh yang terdapat di dinding bilik mangsa yang dilukis dengan gincu. Tengah kecoh-kecoh ada banyak kes pembunuhan yang berlaku masa tu. Ada juga kes penculikan kanak-kanak. Kanak-kanak diculik, dicabul dan ditinggalkan je tepi jalan. Salah seorang daripada mangsa, iaitu kanak-kanak yang berusia 8 tahun, menunjukkan kepada polis kat mana tempat dia dibawa. Itu adalah satu tapak pembinaan. Kat situ, polis jumpa kesan tapak kasut yang sama. Sekali lagi, polis mendapat clue ianya dilakukan oleh orang yang sama. Pada 28 Jun dan 2 Julai, lebih kurang dalam seminggu je, dua lagi menjadi mangsa di Arcadia.
Patty Elaine Higgins yang berusia 32 tahun dan Mary Cannon yang berusia 75 tahun. Kedua-duanya dirompak dan dibunuh dengan cara yang hampir sama. Dipukul, ditikam bertubi-tubi dan dikelar di bahagian kerongkong. 5 Julai kat Sierra Madre, seorang gadis berusia 16 tahun diserang dan diperkosa. Namun, selamat daripada menjadi mangsa bunuh. Kat sini, polis jumpa lagi bekas tapak kasut yang sama. Dijumpai di atas katil, diselimut dan ada cap darah mangsa. Kesan tapak kasut ni berukuran lebih kurang 11 hingga 12 inci. Orang yang sama. Pada 6 Julai, kediaman John Rodriguez dan Lorraine Rodriguez ada cubaan pecah masuk. Percubaan gagal kerana mereka sedar dengan lebih awal. John Rodriguez merupakan seorang pegawai polis dan di kawasan rumah dia muncul lagi kesan tapak kasut yang sama. Dalam kekecohan ini, disebabkan tiada clue siapa pelaku, media menamakan pelaku ini sebagai Night Stalker. Pada 7 Julai, Joyce Nelson menjadi mangsa. Wanita berusia 60 tahun itu mati di kediamannya di Monterey Park. Dia sempat bergelut sebelum dibunuh. Maka akibat kemarahan, Night Stalker tu pijak kepala dia. Muncul lagi kesan tapak kasut yang sama. Niat awal Night Stalker tu untuk merogol Joyce Nelson. Namun, tidak kesampaian. Maka dia pergi ke rumah seorang lagi mangsa iaitu Sophie Dickman untuk merogol mangsa. So malam tu dia jalan 2 job terus. 20 Julai dekat Glendale, pasangan warga emas Max Needing dan Lila Needing menjadi mangsa. Masing-masing berusia 66 dan 64 tahun. Kepala Max hampir putus dan Lila ditembak di bahagian dada. Di hari yang sama di Sun Valley, Chai Narong Kovanan berusia 32 tahun dibunuh, manakala isteri dan anaknya dirogol dan dicabul. 6 Ogos berlaku lagi cubaan pecah rumah. Di Northridge, Chris dan Virginia Peterson selamat dari cubaan rompakan yang berlaku di kediaman mereka. Chris sempat kejar Night Stalker ni, tapi dalam keadaan yang agak parah kerana tembakan Night Stalker ni tersasar. Tak kena pada organ yang penting. Bukan berakhir sampai di situ saja. Pada 8, 18 dan 24 Ogos, 3 lagi lelaki menjadi mangsa. Pasangan mereka diperkosa. Di Mission Viejo, salah satu kawasan di daerah Orange County, seorang kanak-kanak bernama James Romero. Dia ni tengah main basikal dekat kawasan rumah dia. Tiba-tiba dia nampak ada satu kereta yang tak dikenali. Biasalah kawasan tu orang-orangnya tu aja. Jadi James Romero ni bagi tahu polis ada satu kenderaan yang mencurigakan. Kereta tu jenis station wagon berjenama Toyota, warna oranye dan bernambah pendaftaran 482 RTS. Setelah disiasat, kereta itu dilaporkan dicuri. Polis cari kereta tu. Ya, polis jumpa. Namun, kereta itu telah ditinggalkan oleh Night Stalker. Pada 27 Ogos, ada seorang wanita menghubungi polis dan menceritakan bapa dia kenal dengan seorang lelaki dari daerah Skid Row. Lelaki ni bagi tahu dekat pakcik tu, nama dia adalah Rick dari El Paso. Rick ni ada cerita dekat pakcik tu yang dia pernah bunuh satu pasangan Asia dekat Monterey Park. Hai, ramah pula dia bercerita ya. Sementara itu di San Francisco, seorang informan polis menyerahkan seutas gelang yang dia dapat dari ibu mertua dia. Ibu mertua dia dapat daripada teman lelaki dia dan teman lelaki dia dapat dari seorang lelaki yang bernama Rick dari El Paso. Teman lelaki tu nama dia Armando Rodriguez. Polis mengesan di mana Armando dan bertanya tentang Rick dari El Paso. Pada mulanya Armando tak nak bekerjasama. Namun setelah polis pujuk, dia keluarkan satu nama, Richard
Ramirez, dia jerit. Now, polis dah dapat nama, Richard Ramirez. Pada 30 Ogos, polis matchkan cap jari dengan lakaran dan ya, Richard Ramirez pernah terlibat dengan jenayah kecil-kecilan seperti mencuri. Yang dia curi pun benda-benda kecil. Jajan-jajan, benda-benda makan. Tapi yang polis tak sangka, dia dah mula membunuh. Misi mencari Richard Ramirez pun dijalankan. Pada 31 Ogos, di masa Malaysia sedang menyambut kemerdekaan ke-28, polis mula mencari Richard Ramirez. Dari info yang polis dapat, Richard Ramirez ni selalu berada di kawasan Skid Row, selalu menginap di Hotel Cecil dan selalu menggunakan stesen bas Greyhound. Pada hari itu, Richard Ramirez tak ada di Los Angeles. Dia berada di Arizona untuk melawat saudara dia. Sempat Namun pada hari itu, dia baru tiba dari Arizona dan terus ke kedai arak yang berhampiran. Disebabkan gambar dia dah tersebar satu LA, dia nampak gambar dia di surat khabar di kedai arak tadi tu. Disebabkan panik, dia terus lari dan naik bas secara rawak. Dia naik je mana-mana bas, janji dia dapat keluar daripada LA. Akan tetapi malang untuk dia sebab salah seorang penumpang bas tu perasan kehadiran dia. Kebetulan masa tu dia memang tengah bawa surat khabar yang ada muka dia. Yelah, dia dah jadi orang yang diburu satu LA. Gambar dia dekat mana-mana. Orang yang perasan tu terus tekan loceng, turun dari bas dan terus pergi ke pondok telefon yang berdekatan. Sementara tu kat dalam bas, dah ramai dah yang mula perasan. Richard mula panik. Dia keluar dari bas yang sedang bergerak dan terus berlari. Berlari tanpa arah tuju. Janji dapat lari daripada orang awam. Dalam dia lari-lari tu, sempat dia nak mencuri kereta. Cubaan dia gagal sebab pemilik kereta tu sempat bergeluk dengan dia dan dia sambung lagi. Cubaan kedua berlaku lagi apabila diserang seorang perempuan dan minta kunci kereta. Bagi aku kunci kereta, dia kata. Tapi malangnya untuk dia, bila perempuan tu toleh je tengok muka dia, perempuan tu terus tahu dia siapa. Dia adalah Night Stalker Richard Ramirez yang sedang diburu. Tanpa dia sedar, di belakang dia, suami perempuan tu dah ada batang besi. Lalu dipukul kepala Richard dan Richard pun melarikan diri. Perempuan tu terus berteriak, "Itu pembunuhnya tu! Keadaan kecoh, memanggil penduduk sekeliling keluar dan mengejar Richard Ramirez. Richard tak sempat lagi jauh sebab dah terlalu penat dan terlalu ramai yang kejar dia. Richard ditangkap oleh orang awam dan orang awam pun laporkan pada pihak polis dan pihak polis dapat menahan Richard Ramirez dalam keadaan bengkak-bengkak. Sah. Richard Ramirez pun ditahan polis dan Los Angeles berteriak gembira. Night Stalker telah pun ditangkap. Suasana lega gembira menyeliputi Los Angeles. Hampir setiap hari keadaan di depan balai polis bersesak dengan orang awam. Ada yang nak tengok siapa Richard Ramirez ni. Ada yang nak pukul Richard Ramirez ni. Dan ada juga yang nak ludah muka dia. Pada 31 Januari 1989, setelah 3 tahun setengah dipenjarakan, perbicaraan pertama dijalankan. Richard Ramirez dituduh di atas 43 tuduhan. 13 daripadanya adalah pembunuhan dan yang lain-lain mencuri, merogol, menculik. Pada 20 September 1989, Richard Ramirez disabitkan bersalah ke atas semua 43 tuduhan. 7 November pada tahun yang sama, Richard Ramirez dijatuhkan hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam bilik gas beracun. Sementara menunggu hukuman mati, beliau dibawa ke penjara San Quentin di Los Angeles.
Dan pada 7 Jun 2013, Richard Ramirez meninggal dunia. Bukan kerana dijatuhkan hukuman, malah beliau tak sempat pun dijatuhkan hukuman. Beliau mati kerana kanser limfoma pada usia beliau 53 tahun. Maka tamatlah kisah perjalanan hidup Night Stalker ataupun Richard Ramirez. Masa dalam perbicaraan dalam tahanan tu, ada banyak lagi kisah dia. Sempat kahwin lagi si Richard ni. Dan pembunuhan dia bukan hanya bermula pada 85. Dia bermula pada 84. Tapi kenapa aku cerita dekat 85 ni? Kerana masa tu kecoh. Kalau aku nak cerita betul-betul daripada mula sampai habis dan semua kes perbicaraan dia apa semua, memang 3 hari lah video ni. Yang ni pun aku nak cerita daripada tahun 85 sampai 2013. Cerita ni 28 tahun punya cerita. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kat korang yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa bagi semangat kat aku dengan tekan butang subscribe, like, share dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram aku, Harith Samsaimon, atau apa saja media sosial yang ada nama Harith Samsaimon. Terima kasih semuanya. Semoga kita berjumpa di video hari semalam yang lain. Assalamualaikum. Bye.